Baiklah, hai semua, nama saya Ichan Hong. Saya akan meneruskan membuat penerangan mengenai botani dan morfologi bagi tanaman mangga, iaitu pada nama saintifiknya adalah Mangifera indica. Ya, mari kita lihat kepada daun mangga tersebut. Ya, kita tahu daun mangga yang berbentuk eliptik, ia mudah terus membujur, tersusun secara spiral, dan dia punya panjang tu dalam 10 hingga 40 cm panjang, dan antara 3 hingga 10 cm lebar. Daun mangga berdaun lebat. Ia berwarna merah hingga ke coklat. Ya, merah ke coklat tu yang untuk pucuk dia. Kalau dia telah masak dan tumbuh jadi daun sebenar-benarnya, akan menjadi warna hijau. Ia bergantung kepada klon pokok mangga tersebut lah. Okey, kita tengok seterusnya. Daun mangga kita telah tengok. Sekarang kita tengok pokok mangga pula. Okey, kita lihat pada pokok tersebut. Pokok mangga yang saiznya agak sederhana besar dan akan mencapai ketinggian sehingga antara 10 hingga 40 meter. Dahan tumbuh secara bebas dan membentuk kanopi yang menyeluruh. Okey, seterus kita lihat kepada bunga pula. Bunga pada pokok mangga akan mengeluarkan dua jenis. Satu jenis bunga adalah yang bernama bunga hermaphrodite, dan lagi satu panggil bunga jantan lah, di hujung tangkai-tangkai yang dah dewasa, ya. Okey, bunga mangga yang hermaphrodite biasanya mengandungi 1 hingga 40% daripada jumlah antara 200 hingga ke 10,000 bilangan bunga pada setiap tangkai lah, ya. Itu anggarannya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, seterusnya pada buah mangga, antara seperti sedia maklum lah, buah mangga terdapat dalam pelbagai jenis saiz dan bentuk, mengikut klon dia lah. Okey, kulitnya yang berwarna hijau hingga ke kuning ataupun merah ketika masak. Manakala isinya pula yang berwarna kuning pucat hingga ke warna oranye. Biasanya yang hingga warna oranye ni manisnya mangga. Ya, rasanya. Dan setiap buah mangga ia mengandungi biji yang dilitupi dengan endokap bersabut keras. Kebanyakan jenis mangga di Asia Tenggara ni terdiri daripada polyembryonic, iaitu ia mengeluarkan beberapa biji daripada satu buah. Dan buah yang belum masak boleh dijadikan sebagai makanan yang orang Malaysia suka, iaitu rojak, ataupun dijadikan jeruk, ataupun dijadikan salad, kan. Ini ia juga boleh termasuk dalam dikeringkan, diproseskan menjadi jus mangga, jam mangga, kuih mangga ke, kan. Dan sebagainya, sebagai contohnya. Okay, kita lihat seterusnya. Okey, seterusnya kita kalau lihat pada bijinya, kebiasaan lah pada biji mangga yang saiznya agak besar dan berbentuk oval, ya. Keadaan biji lazimnya penuh dan separuh penuh, dan juga terdapat juga biji yang kesip. Okey, itu biji mangga lah, ya. Okey, kita lihat pada cultivar ataupun klon mangga pula. Okey, sehingga kini hanya 4 klon saja yang disyorkan untuk penanaman secara komersial di Semenanjung Malaysia. Ya, dia tanam secara komersial. Dan di antara klon-klon yang boleh ditanamkan disyorkan ialah antara MA162, MA165, MA204 dan juga MA224, ya. Ataupun kita boleh contohnya seperti mangga rawa, kasturi palipisan, ya, kuberi ataupun kasturi biasa. Tu sebagai contohnya lah, ya. Okey, kita lihat seterusnya.
Okey, kita lihat pada penanaman dan pergantian pokok. Okey, jika untuk bahan tanaman pada pokok mangga, ia biasanya ditanam secara pembiakan tampang ataupun tut ataupun secara kaedah klip atau cleft method, supaya pokok yang ditanam akan menyerupai pokok asal dan juga mengeluarkan hasil yang cepat. Okey, untuk jarak tanaman pokok mangga pula, okey, biasanya akan digunakan sistem 4 segi lah, dari 7.5 meter darab 7.7, iaitu hingga 10 meter darab 10 meter, ya. Bergantung kepada klon jugalah. Biasanya MA224 akan ditanam rapat jika dibandingkan dengan MA165, MA162 dan juga MA204. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, untuk akar penanaman tanaman mangga ni, ya, dia mempunyai akar yang tunjang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Dan akar utama akan menancap ke dalam tanah dengan kedalaman dalam anggaran 6 meter, ya, 6 meter. Kita lihat seterusnya pada penanaman pokok mangga, iaitu berukuran lubang 0.6 meter darab 0.6 meter dan darab 0.6 meter akan digali dan dibiarkan selama 2 hingga 4 minggu agar lubang tersebut, tanah dalam lubang tersebut akan terdedah kepada cuaca lah. Dan bahan organik ataupun kompos sebanyak 5 hingga 10 kilogram ataupun per lubang, ataupun akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut lah, ya. Yang bahan organik, baja ataupun kompos lah, ya. Dan tanam anak benih dengan cermat supaya tidak mencederakan sistem akarnya. Okey, bagi cantasan pula, ya, ia akan dilakukan dengan kerap di semua peringkat pertumbuhannya. Bagi peringkat permulaan, cantasan tersebut akan dilakukan agar dapat kawal ketinggian pokok, ya, ke tahap yang dikehendaki, dan juga untuk mendapatkan dahan-dahan yang kuat dan pengeluaran yang baik. Pokok yang matang juga akan dicantas agar dapat kurangkan pertumbuhan yang keterlaluan dan pastikan dapat menumbuhkan hasil pembungaan dan hasil pengeluaran buah yang maksimum. Jadi pada maksud cantasan tersebut, maknanya kena sentiasa rajin membuat cantas lah kepada pokok mangga agar pokok mangga tak tumbuh terlalu liar lah, terlalu banyak daun sangat. Jadi dia akan kurangkan orang kata dia akan membuat penjimatan daripada hasil baja dan hasil air, sumber air, untuk mangga terus gunakan hasil sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan bunga dan hasilkan buah. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Pada pembajaan pula, kita boleh lihat pembajaan pokok mangga yang di-showkan adalah seperti 1/4 daripada jumlah setengah bulan sebelum ia berbunga. Kedua, 1/4 daripada jumlah semasa awal pembesaran buah ataupun dikira sebagai marble stage. Dan separuh daripada jumlahnya boleh dijadikan proses program pembajaan. Okey, untuk pembungkusan pula. Setelah buah mangga dah masak, akan dilakukan proses pembungkusan buah sebagai prosedur biasa, dan juga boleh dilakukan menggunakan kertas-kertas, surat khabar, contohnya surat khabar lama lah. Dan semasa buah sebesar ibu jari pun boleh dibalutkan dengan surat khabar lama agar mengurangkan penggunaan bahan kimia dan untuk mendapatkan kualiti buah yang baik. Dan program secara koktail penyemburan racun serangga, kulat dan folia juga boleh dipraktikkan, diamalkan lah, ya. Dan untuk pengurusan air yang untuk tujuan sebagai penyiraman pokok pun penting, terutama pada musim kemarau dan di tahun-tahun pertama pertumbuhan.
ya, ataupun juvenile phase. Dan semasa pembesaran buah juga penting. Walau bagaimanapun, pokok tidak digalakkan untuk diairkan semasa ianya berbunga dan waktu masa buah telah matang, ya, ripening stage. Okey, pada akhirnya kita lihat, ya, jadual tersebut, sistem dan kepadatan tanaman mangga. Kita boleh lihat, ya, ada jarak tanaman 9.9, ya. Boleh lihat sistem penanaman dia secara empat segi, dan boleh bilangan pokok per hektar adalah 123. Ini adalah contoh-contoh pada satu hektar tu, satu hektar tanah boleh tanam sejumlah berapa jumlah pokok-pokok mangga tersebut. Okey, kita lihat contoh yang kedua pula, iaitu 9.9 jarak tanaman, ya, 9.9 meter, dan sistem penanaman secara tiga segi, dan kita dapat jumlah ni adalah 138. Seterusnya kita lihat 7.5 meter jarak tanaman dia, dan kita lihat sistem penanaman dia secara empat segi, dan akhirnya kita dapat bilangan pokok sebanyak 172 per hektar. Dan akhir sekali kita lihat 7.5 per 7.5 meter jarak tanaman. Dan kalau kita tanamkan sistem penanaman secara tiga segi, maka kita dapat 200 jumlah pokok per hektar, ya. Baiklah, penerangan saya sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Dan untuk sebagai info tambahan kepada kalian semua, pokok mangga terdapat khasiat terutama pada daunnya lah. Daun pokok mangga boleh membekalkan udara oksigen, tu sebagai apabila buat fotosintesis satu. Dan satu, pokok mangga akan memberikan suasana tempat aura yang positif. Maknanya segala yang negatif, daun mangga akan serap dan akan memberikan kita aura dan udara yang positif, yang segar. Itu daun ni lah kebaikan tanam pokok mangga. Dan makan buah mangga pun baik untuk khasiat kita. Okey, sekian, terima kasih.